usah bina mahligai politik atas pusara. Di sebalik kritikan pembangkang terutamanya PAS yang dilihat lantang mempersenda dan menyifatkan kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak cukup kuat dalam memperjuangkan isu Palestin, hakikatnya yang terbentang di depan mata adalah berbeza. Penegasan kerajaan Malaysia yang dizahirkan oleh Anwar berkaitan isu Palestin sejak konflik terbaru memuncak di Semenanjung Gaza sebenarnya amat membanggakan. Di dalam dan di luar negara, Anwar sentiasa menunjukkan sikap tegas dalam membela rakyat Palestin, bahkan turut pantas dalam menghulurkan bantuan keuangan kepada mereka. Ketika membentangkan Belanjawan 2024 di Parlimen, beliau yang juga Menteri Keuangan mengumumkan pelancaran tabung kemanusiaan bagi menampung serta membantu warga Palestin dengan dana awal daripada kerajaan sebanyak 10 juta ringgit. Melalui inisiatif tersebut, pelbagai pihak kemudiannya turut menghulurkan bantuan sehingga dalam masa yang singkat saja berjumlah 81 juta ringgit berjaya dikumpulkan. Jumlah itu menghampiri sasaran yang dimatlamatkan sebanyak 100 juta ringgit. Sebelum itu, dalam ucapannya di Parlimen, Anwar juga dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Palestin dan menggesa peperangan segera dihentikan. Anwar berkata, beliau menyokong gesaan untuk menghentikan segera pengeboman Israel di Gaza serta mencadangkan penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah, Mesir. Seterusnya, ketika berada di Riyadh antara 19 hingga 21 Oktober, sempena sidang kemuncak Majlis Kerjasama Teluk GCC ASEAN, Anwar sekali lagi memberi penegasan yang konsisten berkaitan isu Palestin. Perdana Menteri penegaskan agar konflik Palestin dan Israel tidak dijadikan habuan politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan agar pihak-pihak yang memandang sinis usahanya tidak membina mahligai politik atas pusara rakyat. Beliau juga menegaskan enggan terlibat dengan wacana yang sia-sia yang mempertikaikan segala tindakannya. Tidak usahlah dipolitikkan, masing-masing ada pendirian sendiri. Mungkin ada perbezaan kecil tentang tindakan, tapi jangan anggap isu ini boleh dipermainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana disebut dalam luhur bangsa Melayu, jangan bina mahligai atas pusara. Orang derita, banyak berkorban. Jangan kita gunakan ini untuk membina mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian saya supaya menyampaikan pendirian Malaysia dan hampir setiap hari saya adakan hubungan dengan negara-negara Islam untuk memberikan pandangan negara, katanya di Dewan Rakyat. Adalah penting prinsip dan hukum antarabangsa mesti diperteguh selain mengecam kemunafikan komuniti antarabangsa terhadap pencabulan hak asasi manusia dan pembantaian ke atas warga Palestin. Malaysia juga, tegas beliau, menekankan rakyat Palestin mesti dikembalikan haknya, diiktiraf hak kenegaraannya dan juga mengakui sempadan PRA 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu negara. Dalam kenyataan bersama GCC ASEAN, mereka mengutuk semua serangan terhadap orang awam dan menggesa semua pihak dalam konflik supaya melindungi orang awam, mengelak daripada mensasarkan mereka dan mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa, terutama prinsip dan peruntukan Konvensyen Geneva berkaitan perlindungan orang awam pada masa Perang 12 Ogos 1949. Mereka turut menggesa pembebasan segera dan tanpa syarat tebusan dan tahanan awam, terutamanya wanita, kanak-kanak, orang sakit dan warga tua menurut kenyataan bersama yang disediakan di laman sesawang Saudi Press Agency SPA. Selanjutnya, atas nama kemanusiaan, digesa agar gencatan senjata yang berkekalan diwujudkan di Gaza. Ketika di Riyadh juga, Anwar mengadakan perbincangan dengan Liga Muslim Sedunia berkaitan konflik di Palestin. Perbincangan dengan Setiausaha Agong Liga Muslim Sedunia, Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Issa itu antaranya melibatkan isu serangan terhadap Palestin dan kesepakatan yang harus diambil pimpinan negara-negara Islam dan rangkaian ulama sedunia berhubung konflik itu. Di mana lagi kekurangan yang perlu ditegur untuk diperbaiki oleh Perdana Menteri dalam isu ini? Kalau ada sekalipun, bukankah molek jika PAS dan sekutunya tidak mempolitikkan apa saja yang dirasakan perlu demi kedamaian sejagat? Sewajarnya, perjuangan ini kita terjah bersama dan saling berpegang tangan merempuh setiap kemunafikan dan kezaliman yang berlaku. Di dalam negara dan di luar negara,
Melalui suara Perdana Menteri, gema suara rakyat Malaysia sentiasa bergetar bersama rakyat Palestin. Sesungguhnya, suara sumbang sinis tidak pernah dialu-alukan kerana ia suara hasad dengki, kemunafikan dan kebaculan yang dimelodikan oleh sang pengecut. Nokta.